Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan assignment yang bertajuk Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, iaitu tata cara pendengaran kes. Yang pertama, pengenalan ahli kumpulan. Ahli kumpulan yang pertama adalah Muhammad Azubair bin Baharudin. Yang kedua, Muhammad Qayyim bin Amri. Yang ketiga, Muhammad Naim bin Idris. Dan yang keempat, Nakib Amini bin Zulkifli. Dan yang terakhir, Muhammad Aman Muhammad bin Muhammad Nazri. Yang pertama, pengenalan. Apa itu TTPM? TTPM ataupun Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia adalah satu badan bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85 bahagian 12 Akta Perlindungan Pengguna tahun 1999. Tribunal ini beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Objektif utama penubuhan tribunal adalah untuk menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan tebus rugi secara mudah, murah dan cepat. Objektif TTPM. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna tahun 1999 yang berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan yang difailkan oleh pengguna di bawah Akta 599 dan ia tertakluk pada peruntukan akta tersebut. Yang kedua adalah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ini ditubuhkan bagi menyediakan satu saluran alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna menuntut tebus rugi berkenaan pembelian barang atau perkhidmatan yang dibekalkan daripada peniaga atau pembekal perkhidmatan dengan cara mudah, murah dan cepat. Maksudnya di sini adalah TTPM ini ditubuhkan untuk membantu pengguna dalam menebus rugi, menebus balik barang ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh peniaga yang mempunyai masalah. Yang ketiga, sebelum penubuhan tribunal, semua pertikaian antara pengguna dan peniaga, pembekal atau penghilang barang dan pembekal perkhidmatan difailkan dan didengarkan di mahkamah sivil, yang mana ia melibatkan prosedur yang rumit, kos yang tinggi dan memakan masa yang panjang. Seterusnya, bidang kuasa tribunal. Tribunal ini mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa tribunal. Yang kedua, jumlah amount dia untuk yang untuk dituntut tidak melebihi RM25,000. Dan tuntutan yang terakur dalam masa 3 tahun dari tuntutan itu. Maksud di sini tuntutan ini hanya sah selama 3 tahun sahaja. Seterusnya, batas bidang kuasa. Tribunal tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan iaitu yang berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian bagi mendapatkan kembali tanah ataupun apa-apa estate ataupun kepentingan mengenai tanah, pertikaian mengenai hak milik mana-mana tanah ataupun estate ataupun kepentingan mengenai tanah, pertikaian mengenai hak-hak orang di bawah satu wasiat atau kematian tak berwasiat, pertikaian berkaitan dengan hal-hal seperti franchise iaitu cawangan, nama baik, rahsia perdagangan ataupun harta intelek lain dan apa-apa hak dalam tindakan. Okey. Bagi jenis tuntutan perkhidmatan yang boleh difailkan di tribunal adalah agensi pembantu rumah, perkhidmatan agensi pelancongan, khidmat ubah suai rumah, pakej perkahwinan, khidmat kecantikan, bengkel ataupun alat ganti kereta. Sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Idris daripada kelas DPSU 5A. Saya akan menerangkan tentang persediaan oleh pihak yang terlibat sebelum perbicaraan kes. Antara persediaan yang perlu dibuat oleh
Pihak yang terlibat adalah yang pertama, menyediakan resit bayaran asal. Ini kalau resit bayaran asal ni kalau kita ada buat pembayaran, contoh pembayaran kepada travel agency untuk pergi umrah atau haji, kita ada buat resit bayaran tu kena simpan. Kalau kita nak buat tuntutan kat memfailkan tuntutan ni untuk perceraian kes, kita kena bawa resit bayaran asal. Yang kedua adalah slip bank. Itu antara perkara-perkara yang perlu disediakan lah. Yang ketiga, dokumen kontrak atau perjanjian. Ini kalau kita ada perjanjian dengan orang yang kita berurusan tu, kita kena bawa sekali. Yang keempat, surat jaminan, waranti atau garanti. Waranti atau garanti ni selalunya macam barang lah kita beli. Dia ada waranti, contoh macam waranti 5 tahun, kita beli kipas, macam tu. Garanti pun sama macam waranti tadi. Seterusnya adalah saksi individu yang hadir semasa pendengaran lah. Saksi individu ni contoh kalau kita nak tukar orang untuk contohlah ada pakcik ni dia tak berupaya untuk hadir ketika kes dibicarakan, dia boleh mewakilkan. Tetapi saksi tu, individu tu perlulah hadir semasa pendengaran. Okey, yuran yang dikenakan bagi pemfailan borang tuntutan atau pembelaan TTPM adalah sebanyak RM5 sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter sebelumnya kerana memberi saya ruang untuk membentangkan tajuk saya yang seterusnya, iaitu tata cara pendengaran. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nakib Amini bin Zulkifli daripada kelas DPHU 5A. Nombor matrik saya adalah DHU 2019-23604. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk tata cara pendengaran. Apakah itu tata cara pendengaran? Tata cara pendengaran adalah sesuatu yang perlu dipatuhi oleh seseorang ketika perbicaraan kes sedang dijalankan. Antara tata cara pendengaran yang terdapat adalah seperti yang berikut. Yang pertama, apabila suatu tuntutan difailkan di tribunal, notis pendengaran akan dikeluarkan oleh setiausaha atau penolong setiausaha tribunal dalam borang 4 yang menyatakan tarikh, masa dan tempat pendengaran tuntutan kepada pihak yang menurut dan penentang sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pendengaran. Jadi maksudnya di sini adalah setiausaha ataupun penolong setiausaha tribunal akan menyatakan tarikh, masa dan tempat pendengaran tuntutan di dalam borang 4 kepada penuntut ataupun penentang sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pendengaran lah. Macam tu. Seterusnya, semasa pendengaran, pihak yang menuntut dan menentang tidak boleh diwakili oleh peguam dan hendaklah mengendalikan pendengaran secara sendiri. Jadi semasa pendengaran, penuntut ataupun penentang tidak boleh diwakili oleh peguam mereka sendiri, namun mereka hendaklah mengendalikan pendengaran secara sendirilah. Selain itu, jika pihak yang menuntut merupakan seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang tidak berupaya, beliau boleh diwakili oleh sahabat wakil atau penjaganya. Jadi maksudnya di sini adalah jika seseorang penuntut, pihak penuntut merupakan seorang yang belum dewasa ataupun kurang upaya, maka beliau bolehlah meminta bantuan wakil
ataupun penjaganya semasa pendengaran tersebut. Seterusnya, jika pihak penentang adalah sebuah firma atau syarikat, ianya boleh diwakili oleh seseorang pekerjanya yang digaji sepenuh masa. Jadi maksudnya di sini adalah jika seseorang pekerja itu digaji sepenuh masa, maka oleh sebuah syarikat ataupun firma, maka ia boleh mewakili pihak penentang tersebut. Selanjutnya, pendengaran tuntutan dalam tribunal akan dijalankan di hadapan seorang anggota tribunal yang dikenali sebagai presiden semasa pendengaran yang bersidang sendirian, dan beliau boleh pada bila-bila masa membantu kedua-dua pihak dalam menjalankan kes mereka. Jadi maksudnya di sini adalah ketika pendengaran tuntutan dalam tribunal dijalankan, terdapat seorang anggota tribunal yang dikenali sebagai presiden lah, dan dia ini boleh pada bila-bila masa membantu kedua-dua pihak dalam menjalankan kes tersebut lah. Selain itu, semasa pendengaran tribunal hendaklah, jika wajar, membantu kedua-dua pihak untuk membuat suatu penyelesaian tuntutan itu melalui persetujuan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika pendengaran, tribunal harus, jika wajar, tribunal hendaklah memberi bantuan kepada kedua-dua pihak lah, kedua-dua pihak bagi membuat suatu penyelesaian dalam satu persetujuan. Berikutnya, semasa pendengaran, kedua-dua pihak berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kes masing-masing. Jadi maksudnya di sini semasa pendengaran dijalankan, kedua-dua pihak berhak boleh mengemukakan keterangan ataupun memanggil mana-mana saksi, bahkan mengemukakan dokumen, rekod atau apa-apa perkara atau benda bagi menyokong kes masing-masing. Akhir sekali, semua pendengaran di hadapan tribunal adalah terbuka kepada orang ramai. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan berikan ruang kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Az-Zubair bin Bahruddin daripada kelas DPHU 5E. Hari ini saya akan membentangkan 3 contoh kes tuntutan berkaitan umrah, haji dan pelancongan yang dibawa ke DTPM. Okey, kes yang pertama. Saya dapat kes ini pada M-Star. Tarikh kes ni berlaku ataupun tarikh M-Star dikeluarkan Ogos 2018. Seorang pengarah pengendali syarikat pakej umrah dijatuhkan hukuman denda RM18,000 di Mahkamah Magistrate Kemaman kerana gagal mematuhi arahan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia untuk memundangkan wang 6 jemaah yang bernilai RM30,90 Malaysia. Selain itu, jika tertuduh gagal menjelaskan hukuman tersebut akan dipenjara selama 18 bulan. Tertuduh juga mengaku salah terhadap 12 pertuduhan mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna Akta 599 dan dibaca bersama Seksyen 143 Akta yang sama. Kes yang kedua pada M-Star Mei 2019, TTPM menolak kes tuntutan kos ganti rugi berjumlah RM125,000
ringgit Malaysia oleh 5 individu terhadap sebuah agensi pelancongan. Tuntutan kes tertolak kerana kos tuntutan tidak boleh melebihi RM8,200 Malaysia setiap seorang bagi pakej ziarah ke 3 destinasi iaitu Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Mereka memohon ganti rugi sebanyak RM25,000 setiap seorang, merangkumi ganti rugi perjalanan, tekanan dan tawaran setelah mendakwa agensi pelancongan itu gagal memberi keselesaan kepada pelanggan, kepada mereka lah yang buat tuntutan. Kata ketua pembicaraan masa itu, jika mereka mahu buat tuntutan sebab agensi umrah ini gagal memberi keselesaan menyebabkan mereka tertekan dengan layanan yang diberikan, saya berpendapat supaya mereka membawa kes ini ke mahkamah sivil, kata ketua pembicaraan. Pada ni kita tahu maknanya TTPM dia akan mengambil kes tuntutan yang tidak melebihi RM8,200 setiap seorang. Seorang RM8,200. Kes yang ketiga, Harian Metro, September 2017. Seorang ejen pelancongan ditenda RM7,000 oleh Mahkamah Magistrate selepas tertuduh mengaku kesalahan terhadap 14 tuduhan gagal mematuhi arahan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia kira-kira 5 tahun yang lalu. Berdasarkan semua tuduhan, tertuduh didakwa gagal mematuhi arahan TTPM yang memerintahkan supaya membayar antara RM4,370 Malaysia hingga RM8,000 dibayar kepada 7 pelanggannya dalam tempoh 14 hari bermula 4 Jun 2012. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang memperuntukkan hukuman denda hingga RM5,000 atau penjara hingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim bin Amri. Nombor matrik di PSU 2019 23564. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang kesimpulan pada tajuk saya, iaitu TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Baiklah, kesimpulan yang kami dapat daripada seluruh kerja ataupun assignment yang telah diberikan dan telah dilaksanakan ialah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ataupun TTPM ini ialah kesimpulan yang kami dapat daripada kesimpulan yang kami dapat daripada kerja ataupun assignment yang telah diberikan dan telah dilaksanakan ialah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ataupun TTPM ini memberikan banyak impak yang positif terhadap masyarakat dalam usaha untuk membela hak mereka menuntut keadilan. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. TTPM ini memberi banyak peluang serta keadilan, membawa semula keadilan kepada mereka untuk menuntut hak, supaya di dalam kes-kes tertentulah dengan kaedah yang mudah, yang tertentu serta kes-kes yang tertentu. Pihak TTPM telah membantu ramai anggota masyarakat terbuka kepada pelbagai golongan untuk memberi keadilan kepada mereka, iaitu setiap individu yang telah diperdaya atau yang telah diambil kesempatan ke atasnya ketika membeli barang atau keperluan diri, keperluan rumah tangga dan isi rumah. TTPM ini membawa kes yang tertentu sahaja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. TTPM membawa kes yang tertentu saja, seperti sebagai contoh seperti yang disebutkan tadi,
ketika membeli barang ataupun ditipu ketika membeli barang dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Moga bermanfaat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.